Apa khabar semua? Saya Lee Kwek Hui. Boleh panggil saya Miss Lee. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Video instruksional ini adalah berkaitan dengan bab 3, penentuan keseimbangan pendapatan negara, di mana subtopik yang kita fokuskan adalah 3.2, iaitu ekonomi dua sektor, bahagian ketiga. Untuk maklumat pelajar, bab ini iaitu penentuan keseimbangan pendapatan negara terdiri daripada 4 subtopik yang utama. Dan subtopik yang kita tengah kaji itu adalah berkaitan dengan 3.2, ekonomi dua sektor. Berkenaan dengan konsep keseimbangan pendapatan negara, kita tengah kaji ekonomi dua sektor. Sebagai peringatan, ekonomi dua sektor ini kita hanya fokus pelaku ekonomi yang terdiri daripada isi rumah dan juga firma sahaja. Okey? Untuk maklumat pelajar, bagi subtopik 3.2 ekonomi dua sektor ini, kita sebenarnya tengah fokus berkaitan dengan konsep unit isi rumah. Berkenaan dengan konsep unit isi rumah ini, kita pun sudah bincang YD, C dan S serta fungsi C dan S pada video instruksional yang sebelumnya. Okey, jadi untuk video instruksional ini, kita hanya fokus berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi C dan S. Faktor yang mempengaruhi C dan S. Okey, sebagai peringatan, C itu adalah berkenaan dengan perbelanjaan penggunaan, consumption, dan S itu adalah tabungan, saving. Jadi faktor-faktor dia adalah terdiri daripada pendapatan boleh guna, diikuti dengan kekayaan yang dimiliki, sambung dengan agihan pendapatan. Seterusnya adalah kadar bunga, diikuti dengan kemudahan kredit, dan yang terakhir itu adalah jangkaan masa depan. Okey, jadi sekarang marilah kita fokus yang berkaitan dengan pendapatan boleh guna. Pendapatan boleh guna, YD. Untuk maklumat pelajar, Y itu sebenarnya adalah pendapatan dan D itu adalah disposable. Okey, jadi itu adalah pendapatan boleh guna. Apabila pendapatan boleh guna naik, perbelanjaan penggunaan naik dan sebaliknya. Okey, kalau sebaliknya itu bermaksud kalau YD turun, C turun lah. Okey, selain daripada C, kita juga akan tengok dari S juga. Okey, kita dapati bahawa apabila pendapatan boleh guna naik, tabungan naik dan sebaliknya. Bermaksud kalau YD turun, S juga akan turun. Okey, kenapa demikian? Ya, akibat kita kata YD sama dengan C tanpa S. Okey, jadi kalau YD meningkat, C pun akan meningkat, S turut akan meningkat juga. Okey, jadi itu adalah berkenaan dengan pendapatan boleh guna. Okey, seterusnya kita akan sambung dengan kekayaan yang dimiliki. Kekayaan yang dimiliki. Kekayaan ini sebenarnya dia adalah aset kewangan yang dimiliki, seperti rumah, harta warisan, bond dan saham. Ingat, itu adalah kekayaan. Semakin banyak kekayaan, kita akan kata semakin banyak ataupun C akan naik dan sebaliknya. Maksudnya kalau kaya itu dia akan menyebabkan perbelanjaan penggunaan dia naik lah. Dan kalau kurang kaya itu, perbelanjaan penggunaan dia akan turun. Itulah maksud sebaliknya. Okey, bagi S pula, kekurangan kekayaan. Okey, S dia iaitu tabungan dia akan naik dan sebaliknya. Okey, cuba bayangkan kalau bagi individu yang kurang kaya itu, sebenarnya dia akan menggalakkan individu tersebut menabung. Itulah sebab dia kata kekurangan kekayaan dia akan menyebabkan tabungan dia akan
meningkat. So, kalau katakan individu tersebut dia adalah kaya ataupun banyak kekayaan, tabungan dia adalah rendah lah. Sebab dia pun sudah kaya kan. Buat apa nak simpan banyak lagi? Okey, jadi itu berkaitan dengan kekayaan yang dimiliki dan bagaimana dia mempengaruhi C dan juga S. Okey, seterusnya kita sambung dengan agihan pendapatan. Berkenaan dengan agihan pendapatan, kita akan tengok melalui golongan kaya serta golongan miskin. Okey, kita cuba tengok untuk golongan miskin dulu. Agihan pendapatan semula bagi golongan miskin, dia akan menyebabkan perbelanjaan penggunaan dia akan meningkat. Okey, untuk maklumat pelajar, kalau agihan pendapatan semula itu bermaksud mungkin subsidi diberikan ke ataupun mungkin cukai dikenakan ke. Untuk maklumat pelajar, sebenarnya agihan pendapatan ini kita akan kaitkan dengan MPC serta MPS. Untuk maklumat pelajar, MPC iaitu kecenderungan mengguna sud bagi golongan miskin adalah tinggi. Itulah sebab apabila berlakunya agihan pendapatan semula, dia akan menyebabkan perbelanjaan pengguna turut meningkat. Okey, kita cuba tengok berkaitan dengan S, tabungan pula. Okey, agihan pendapatan semula bagi golongan kaya, dia sebenarnya akan menyebabkan S iaitu tabungan dia meningkat. Okey, kenapa kita kata demikian? Untuk maklumat pelajar, MPS, okey, iaitu kecenderungan menabung sud bagi golongan kaya ini sebenarnya adalah lebih tinggi. Okey, itulah sebab apabila pendapatan diagih semula, dia akan menyebabkan tabungan dia naik. Okey, jadi itu adalah berkaitan dengan agihan pendapatan. Okey, seterusnya kita akan sambung berkenaan dengan kadar bunga. Kadar bunga. Apabila kadar bunga naik, C turun dan sebaliknya. Okey, untuk maklumat pelajar, C ini sebenarnya kita tahu dia adalah berkenaan dengan perbelanjaan penggunaan kan. Tetapi perbelanjaan penggunaan kali ini dia adalah fokus terhadap pembelian barang tahan lama. Misalnya pembelian rumah ke kereta ke. Okey, apabila kita nak beli rumah ke kereta ni, kita mesti buat pinjaman dengan bank kan. Okey, katakan sekarang kadar bunga dia adalah naik. Kadar bunga tinggi lah tu. Kalau kadar bunga tinggi, okey, kalau katakan masa itu kita tetap nak pinjam dengan bank juga, dia sebenarnya akan menyebabkan kos pinjaman tinggi. Okey, apa itu kos pinjaman? Bermaksud dia sebenarnya merangkumilah bayaran kita yang kemudian kita kena bayar lebih banyak. Okey, kos pinjaman yang tinggi itu sebenarnya dia tidak menggalakkan pengguna untuk membeli barang tersebut. Maka dia akan menyebabkan perbelanjaan penggunaan dia akan turun. Dan sebaliknya, kalau sebaliknya itu bermaksud kalau kadar bunga turun, perbelanjaan penggunaan akan meningkat. Okey? Okey, sekarang kita cuba tengok dari segi S pula. Okey, S itu adalah tabungannya. Jadi sekarang kalau kadar bunga naik, okey? Ingat kadar bunga ini meningkat. Apa kaitan kadar bunga ini dengan tabungan? Okey, jikalau kita ada wang, kita nak simpan dekat bank kan. Dan apabila anda buat simpanan ataupun adakan tabungan dekat bank, nanti kan bank akan memberi kadar bunga kepada anda kan, betul tak? Itulah sebab kita kata apabila kadar bunga naik, tabungan juga akan naik. Dan sebaliknya, bermaksud kalau kadar bunga turun, tabungan juga akan turun. Okey, itulah berkaitan dengan kadar bunga. Okey, seterusnya kita akan sambung tentang kemudahan kredit. Kemudahan kredit. Kemudahan kredit longgar, C naik dan sebaliknya. Okey, kemudahan kredit longgar ini bermaksud, okey, contoh kita nampak kad kredit dekat sini kan. Okey, katakan sekarang individu mudah nak dapatkan kad kredit itu. Okey, so apabila kita sudah dapat kad kredit itu, mestilah kita akan buat perbelanjaan kan.
Itulah sebab kita kata C akan naik. Selain daripada itu, kemudahan kredit ini kita juga boleh kait dari segi pinjaman. Kan anda belajar kredit kan sama dengan pinjaman kan? So bermaksud sekarang kalau nak pinjam dengan bank itu, dia adalah senang, mudah. Macam mana senang, macam mana mudah? Misalnya, tempoh pembayaran dia adalah panjang. Okey, ataupun bayaran pendahuluan dia adalah sikit sahaja. Okey, dan bila masanya kita buat perbelanjaan yang perlu pinjam dengan bank. Macam tadi yang kita bincang, misalnya kita nak beli rumah ke, beli kereta ke. Okey, jadi keadaan ini sebenarnya dia akan menyebabkan perbelanjaan penggunaan akan meningkat. Okey, dan sebaliknya, kalau sebaliknya itu bermaksud kalau kemudahan kredit itu adalah ketat, C akan turun. Okey, kita tengok dari segi tabungan pula. Okey, kalau katakan kemudahan kredit longgar, S akan turun dan sebaliknya. Okey, kenapa kita kata demikian? Okey, anda cuba tengok. Apabila kemudahan kredit itu adalah longgar, kita kata perbelanjaan penggunaan dia sudah naik kan? So, bermaksud masa itu, memang individu mereka lebih utamakan perbelanjaan penggunaan daripada tabungan. Itulah sebab dia akan menyebabkan tabungan turun. Dan sebaliknya. Sebaliknya bermaksud kalau katakan kemudahan kredit itu adalah ketat dan S kita akan naik. Okey, sebab kita dapati kalau kemudahan kredit itu adalah ketat, C kita akan turun kan? Apabila C turun itu bermaksud S kita akan meningkatlah. Okey? Jadi itu adalah berkenaan dengan kemudahan kredit. Okey, yang terakhir, kita sambung dengan jangkaan masa depan. Jangkaan masa depan. Harga umum dan kadar bunga naik masa depan. C naik sekarang dan sebaliknya. Okey, sekarang anda cuba bayangkan anda sebagai pengguna ya. Okey, kita andaikan bahawa harga sesuatu barang akan meningkat pada masa depan. Bermaksud harga masa depan sudah jadi mahal. Masa depan anda nak beli lagi ke? Ya, mesti tak nak kan? Kalau tak nak, maksudnya anda akan beli sekarang. Itulah sebab kita kata C naik sekarang. Okey, kalau kita tengok dari segi kadar bunga pun sama sahaja. Okey, kalau katakan kadar bunga naik masa depan, bermaksud kos pinjaman masa depan itu adalah tinggi. Dengan reti kata lain, anda kena bayar lagi banyak. Jadi masa depan tu anda nak beli tak? Ya mesti tak nak kan sebab nak bayar balik yang banyak kan? Okey, apabila anda tak nak beli masa depan, bermaksud anda akan beli sekarang. Itulah sebab dia kata C naik sekarang. Okey, dan sebaliknya. Sebaliknya itu bermaksud kalau harga umum dan kadar bunga turun masa depan, C itu akan turun juga. Okey, tetapi pada masa sekarang. Okey, kita cuba tengok yang berkaitan dengan S pula. Harga umum dan kadar bunga naik masa depan, S turun sekarang dan sebaliknya. Okey, sekarang kita cuba tengok dari segi harga umum. Sebab kita tahu bahawa harga barang ini akan naik masa depan. Masa depan jadi mahal kan? Jadi masa depan tu orang mesti tak nak beli. Orang akan beli sekarang. Jadi apabila individu ini lebih cenderung membuat perbelanjaan penggunaan pada masa sekarang, apakah kesan terhadap tabungan? Ya, tabungan mestilah turun pada masa sekarang kan? Maksudnya dia ada kaitan dengan tadi punya. Okey, dan kalau kita tengok dari segi kadar bunga pula. Okey, kalau katakan kadar bunga naik masa depan. Ingat, sekarang kita tengah kaji pasal tabungan dan tabungan ini bermaksud kita simpan di bank. Dan apabila kita simpan di bank, nanti bank akan bagi kadar bunga kepada kita. Jadi sekarang kita cuba tengok kadar bunga naik masa depan. Bermaksud baik kita simpan masa depan. Buat apa simpan sekarang kan? Itulah dia kata S akan turun sekarang. Okey? Dan sebaliknya. Okey, jadi itu adalah berkenaan dengan penerangan bagi
jangka masa tepat. Dengan demikian, selesailah perbincangan yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi C dan S, di mana ia adalah merangkumi pendapatan boleh guna, kekayaan yang dimiliki, agihan pendapatan, kadar bunga, kemudahan kredit dan jangkaan masa depan. Okey, jikalau anda rasa penerangan Miss adalah mudah serta senang dipahami, jangan lupa subscribe channel Miss, tekan loncengnya, lepas tu like dan juga sharekan video ini kepada rakan-rakan anda. Okey, supaya dapat memanfaatkan antara satu sama lain. Okey, perkongsian ilmu itu adalah pentingnya. Dan jikalau ada sebarang pertanyaan, jangan lupa tinggalkan soalan anda pada ruangan komen. Nanti Miss akan bacakan komen anda. Okey? Dan terima kasih atas sokongan anda terhadap Miss. Okey, untuk sesi yang seterusnya, kita akan masuk sesi soal jawab. Adakah anda sudah kuasai betul-betul berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi C dan S? Jom, marilah kita tengok soalan yang berkaitan. Sesi soal jawab. Marilah kita tengok soalan yang berkaitan. Soalan dia. Senaraikan 6 faktor yang mempengaruhi C dan S. Sebagai peringatan, C ini adalah berkenaan dengan perbelanjaan penggunaan iaitu consumption dan S ini adalah berkaitan dengan tabungan, iaitu saving. Jadi sekarang Miss akan cuba sediakan gambar-gambar berkaitan sebagai bantuan kepada pelajar untuk fikirkan 6 faktor tersebut. Okey, kita cuba tengok gambar yang disediakan. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan juga yang keenam. Okey, cuba fikirkan apakah jawapan dia. Okey, jadi untuk gambar yang pertama ini, dia adalah berkenaan dengan pendapatan boleh guna. Okey, diikuti dengan gambar yang kedua, ia adalah berkaitan dengan kekayaan yang dimiliki. Sambung, yang ketiga ini adalah berkenaan dengan agihan pendapatan, diikuti dengan kadar bunga, sambung dengan kemudahan kredit dan yang terakhir itu adalah berkaitan dengan jangka masa depan. Okey, jadi itu adalah faktor-faktor yang akan mempengaruhi C dan juga S. Okey, kita sambung soalan yang seterusnya. Semakin tinggi pendapatan boleh guna, semakin apa perbelanjaan penggunaan. Okey, ini adalah berkaitan dengan faktor pertama yang kita bincang tadi itu. Cuba fikirkan jawapan anda. Okey, jadi kalau pendapatan boleh guna adalah tinggi, perbelanjaan penggunaan pun sepatutnya tinggi juga. Okey? Okey, seterusnya kita sambung poin yang kedua yang berkaitan dengan kekayaan yang dimiliki. Semakin banyak kekayaan yang dimiliki, semakin apa tabungan. Okey, cuba fikirkan jawapan anda. Okey, kita akan dapati bahawa semakin kurang tabungan. Okey, pelajar kena ingat semakin banyak kekayaan yang dimiliki, sebenarnya ia adalah menggalakkan individu membuat perbelanjaan daripada menabung. Itulah sebab dia menyebabkan tabungan dia adalah semakin kurang. Okey, sambung dengan poin yang ketiga iaitu berkenaan dengan agihan pendapatan. Agihan semula pendapatan menyebabkan perbelanjaan penggunaan bagi golongan miskin macam mana? Okey, kita dapati bahawa MPC bagi golongan miskin ini adalah tinggi, jadi akan menyebabkan perbelanjaan penggunaan golongan miskin ini adalah meningkat ataupun naik. Okey, kita sambung dengan poin yang keempat. Okey, di mana dia adalah berkaitan dengan kadar bunga. Okey, cuba tengok soalan dia. Semakin rendah kadar bunga, semakin apa perbelanjaan penggunaan? Okey, jadi sekarang sebagai peringatan, pelajar kena tahu bahawa
Perbelanjaan penggunaan ini, dia adalah berkaitan dengan pembelian barang tahan lama. Sebab sekarang akan buat pinjaman daripada bank. Okey, jadi apabila kita dapati bahawa kadar bunga dia adalah rendah, kos pinjaman dia sebenarnya adalah rendah juga. Dia sebenarnya akan menggalakkan pengguna meminjam lagi banyak. Maka semakin tinggi perbelanjaan penggunaan. Okey? Kita sambung dengan poin yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan kemudahan kredit. Okey, cuba tengok soalan dia. Semakin longgar kemudahan kredit, semakin apa perbelanjaan penggunaan? Okey, jadi kalau longgar kemudahan kredit dekat sini, bermaksud dia adalah mudahlah dapat pinjaman. Okey, lepas tu bayaran pendahuluan dia pun sikit saja. Itu adalah merujuk kemudahan kredit yang longgar. Jadi keadaan ini sebenarnya dia akan menyebabkan semakin tinggi perbelanjaan penggunaan. Okey, kita sambung dengan poin yang terakhir di mana dia adalah berkaitan dengan jangkaan masa depan. Cuba tengok soalan dia. Harga umum dijangka menurun pada masa depan. Okey, maka tabungan sekarang adalah macam mana? Okey, jadi sekarang kita cuba tengok. Kalau kita sebagai pengguna, kita andaikan ataupun kita jangkakan harga umum akan turun pada masa depan. Maksudnya, harga masa depan itu adalah murah. Jadi, pengguna akan beli pada masa depan. Sekarang dia beli tak? Ya, sekarang dia tak akan beli barang. Apabila dia tak beli barang tersebut, duit yang sedia ada itu digunakan untuk tujuan apa? Ya, mestilah simpanan. Itulah tabungan. Jadi tabungan sekarang adalah tinggi. Okey? Jadi itu adalah berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perbelanjaan penggunaan dan juga tabungan. Pastikan anda sudah kuasai subtopik kecil ini. Okey? Jadi setakat ini saja untuk sesi soal jawab kita. Bye-bye. Dengan demikian, selesailah subtopik kecil yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi C dan S. Untuk maklumat pelajar, video instruksional yang seterusnya adalah berkaitan dengan konsep MPC dan juga MPS. Okey, ingat tekan loncengnya supaya anda terima pemberitahuan apabila terdapat video yang baharu. Okey, kita jumpa lagi pada video instruksional yang seterusnya. Bye-bye.